Hai, video pada kali ini kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Baiklah, untuk meneruskan topik, kita akan memperlihatkan atau Hai, video kali ini kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Modul ini adalah untuk bahasa kebangsaan A. Hai, video pada kali ini kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Dia gelap lah. Hai. Hai, video pada kali ini kita akan membincangkan tentang sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita. Okay. Baiklah, sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Terlebih dahulu kita akan mengenal pasti apa itu sebutan. Sebagai pengenalan, baiklah, terlebih dahulu kita akan baiklah, topik kita iaitu sebutan dan intonasi. Terlebih dahulu kita akan mengenali apa itu sebutan. Sebutan dalam bahasa Melayu ataupun pronunciation adalah salah satu kajian tentang bidang fonologi, di mana kalau kita lihat bidang fonologi adalah bidang yang mengkaji tentang bunyi, iaitu dari perkataan fon, iaitu bunyi. Dan kita dapat lihat bahawa sebenarnya cabang bunyi fonologi ini akan melihat tentang sistem bunyi-bunyi dan sebutan yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Ianya tidak hanya dalam bahasa Melayu tetapi dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Jadi bidang fonologi kita akan lihat iaitu fonetik dan juga fonemik, di mana fonetik itu ialah bidang yang mengkaji tentang bunyi bahasa dan memberikan lambang kepada bunyi bahasa tersebut. Kita dapat lihat di sini bahawa fonetik terbagi pada 3, iaitu fonetik artikulasi, iaitu cara penyebutan sesuatu fonetik tersebut, sesuatu bunyi tersebut, maafkan saya, dengan kita telitikan bagaimana cara untuk menghasilkan bunyi tersebut. Kemudian kita ada fonetik pendengaran, di mana kita melihat tentang kajian terhadap pendengaran, persepsi yang kita dapat daripada bunyi yang dihasilkan dan juga bagaimana bunyi tersebut
dihasilkan ataupun didengar daripada penutur. Dan fonetik akustik yang paling terakhir sekali iaitu fonetik di mana kita mengkaji sifat-sifat fizikal bunyi-bunyi tersebut. Di mana kita akan lihat bahawa terdapat beberapa ciri-ciri seperti ciri bunyi frekuensi yang dapat kita golongkan mengikut kategori bunyi-bunyi tersebut. Okay. Untuk fonetik akustik, lazimnya kita menggunakan kajian makmar yang menggunakan alat-alat tertentu supaya bunyi ataupun data yang dapat itu adalah data yang tulen. Dan kita kenali iaitu satu lagi istilah iaitu fonemik, di mana fonemik ialah satu bidang fonologi yang menganalisis sistem sesuatu bahasa untuk mengenal pasti fonem dan juga menghasilkan tulisan ataupun ejaan untuk bahasa berkenaan. Jadi kita akan tengok fonetik dan juga kita akan tengok fonemik dalam topik ini. Terlebih dahulu kita akan tengok tentang bunyi, iaitu konsep bunyi dan bagaimana bunyi dihasilkan. Bunyi sebenarnya dihasilkan dengan gelombang udara yang keluar daripada saluran darah. Jadi setiap bunyi sebenarnya dia memerlukan udara yang keluar daripada saluran darah yang digetarkan supaya kita dapat menghasilkan bunyi-bunyi tertentu. Jadi bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat pertuturan kita, mulut, gigi, ruang oral, ruang hidung, di mana sebenarnya bunyi-bunyi ini adalah mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Jadi bunyi bahasa yang diujarkan, bila kita nak hasilkan satu bunyi bahasa, sebenarnya bunyi bahasa ni dia akan ada satu proses daripada kita menghembus ataupun menarik nafas sehingga masuk ke dalam paru-paru, kemudian bagaimana udara tersebut keluar dan di mana bunyi tersebut dihasilkan. Jadi bunyi ini yang paling adalah unit yang paling kecil sekali dalam tata bahasa, di mana kita panggil fon, daripada perkataan fonologi ataupun fonetik tadi. Okay. Jadi sebenarnya bunyi ini adalah berada di tata tingkat yang paling bawah untuk tata bahasa-bahasa Melayu. Dan bunyi yang dihasilkan melibatkan alat pertuturan tidak termasuk bunyi seperti bunyi berdehem ke, bunyi bersin ke, batuk ke atau berdengkur, itu tidak termasuk dalam bunyi yang kita akan kaji ya. Jadi bunyi bahasa ialah bunyi yang berkait dengan huruf yang kita keluarkan. Mungkin kita tak adalah menyebut sebagai ceh, neh, teh, i, ke. Tapi biasanya kita menghasilkan satu huruf yang satu perkataan lengkap iaitu cantik. Tetapi sebenarnya daripada proses dalaman kita menghasilkan bunyi dia seperti ceh, neh, teh, i, ke. Okay, kita menghasilkan satu-satu tetapi digabungkan supaya dia menjadi satu perkataan yang ada makna. Jadi bunyi bahasa Melayu boleh terdiri daripada vokal, konsonan dan juga bunyi diftong. Okay, bunyi fonem, konsep fonem yang tadi kita ada tengok iaitu fonemik, di mana fonem ialah unit terkecil dalam satu bahasa yang dapat membezakan makna. Di mana fonem ini kalau kita lihat dalam contoh ini, kita dapat lihat bahawa perkataan paku, palu dan juga pasu, jika kita ubah K, L dengan S dalam ejaan PA dash U, di mana yang dash ni tempat kosong kita gantikan dengan L, K ataupun S, sebenarnya dia membezakan makna perkataan tersebut. Jadi hal ini amat penting kerana perkataan ataupun huruf tersebut sebenarnya bukan perkataan, huruf tersebut sebenarnya bersatu fonem, di mana dia dapat membezakan makna perkataan tersebut. Sebab bila kita eja paku, maksudnya sejenis benda yang tajam. Palu iaitu satu perbuatan yang kita buat, iaitu seperti memalu kompang. Pasu ialah sejenis bekas untuk menanam pokok bunga. Selain itu kita ada juga status ataupun perkataan yang berstatus alofon, di mana alofon ini
kita juga terdapat fonem yang berstatus alofon, di mana alofon ini sebenarnya kita ada juga perkataan yang berstatus alofon, iaitu alofon ini ialah pergantian satu huruf tetapi sebenarnya mempunyai perbezaan bunyi, seperti B, beh yang diletakkan di bahagian awal dan juga di bahagian tengah suku kata dia jadi baru dan juga labu. Kemudian habla dan juga maktab. Okay? Jadinya jika diteliti cara penyebutan beh di tengah dan juga di bahagian akhir suku kata, awal suku kata dan juga akhir suku kata adalah berbeza. Begitu juga dengan perkataan deh, jeh dan juga meh. Okey. Setiap unit terkecil iaitu fonem tidak dapat dipecahkan menjadi lebih kecil. Jadi fonem ini paling kecil dan fonem ini sebenarnya adalah bunyi yang dihasilkan ketika manusia bertutur. Contohnya kita dapat lihat bahawa dalam minda seseorang tu mungkin dia nak menghasilkan perkataan satu kan, tetapi ini adalah struktur luaran. Mana struktur luaran ini adalah yang kita ujar, yang kita cakapkan, tetapi dalam bentuk dalam minda kita sebenarnya ianya dihasilkan seperti ini, diletakkan sebagai mengikut bunyi-bunyi yang telah ditentukan. Ini kita kenali sebagai struktur dalaman. Okay. Bila struktur dalaman ini apa dalam kepala minda kita, kemudian apa yang kita ujarkan adalah satu. Okay, seterusnya kita ada konsep huruf, di mana konsep huruf seperti yang kita tahu ialah A, B, C, D, B, C, kita ada 26 konsep semuanya. Jadi 26 konsep ini sebenarnya melambangkan sesuatu bunyi dan juga fonem yang dihasilkan melalui kita punya alat pertuturan. Dan dalam bahasa Melayu kita ada 26 huruf, 5 huruf vokal dan juga 21 huruf konsonan. Tapi 21 huruf konsonan itu tak semuanya adalah bahasa Melayu asli. Okay. Kemudian kita lihat kepada konsep suku kata, di mana konsep suku kata ialah suku kata untuk setiap perkataan. Kita ada minimum satu suku kata sehingga kita boleh ada 6 hingga ke 7 suku kata dalam satu perkataan. Jadi suku kata ini sebenarnya diwakili oleh vokal dan juga konsonan yang ada dalam binaan perkataan tersebut. Jadi setiap perkataan sebenarnya ada sekurang-kurangnya satu suku kata seperti pun, yang, cat, tetapi kita boleh ada juga sehingga 5 suku kata iaitu cenderawasih. Kita boleh pecahkan seperti cen, de, ra, wah, sih. Kita ada 5 suku kata. Dan perkataan seperti yang beribuhan seperti per, ber, kan dan lain-lain sebenarnya dianggap sebagai satu suku kata kerana ini adalah termasuk dalam konsep morfem yang akan kita ceritakan pada minggu hadapan. Okey, jadi suku kata dalam bahasa Melayu ini sebenarnya kita boleh wakili sama ada dengan bermula dengan huruf vokal ataupun boleh hadir dengan huruf konsonan. Jika anda lihat perkataan dimulai dengan huruf konsonan, vokal dan konsonan. Okay. Tapi kita ada perkataan seperti air yang dimulai dengan vokal, konsonan, konsonan. Okay. Jadi dalam bahasa Melayu terdapat 6 bunyi vokal baku, manakala ada lagi 2 bunyi vokal sekunder yang digunakan dalam dialek. Jadi vokal ini ialah A, I, U, E, O. Kemudian kita ada E dan juga kita ada O. Okay? Suku kata asli dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis suku kata iaitu kita ada suku kata vokal,
vokal konsonant, konsonant vokal dan juga konsonant vokal konsonant. Dikatakan oleh ahli linguistik, suku kata asli bahasa Melayu hanya dalam bahasa Melayu terdapat 4 sahaja. Jadi selain daripada suku kata asli ini, sebenarnya ianya ialah suku kata pinjaman daripada bahasa Inggeris ataupun bahasa lain. Contohnya seperti ada konsonant-konsonant vokal, konsonant-konsonant vokal konsonant, vokal konsonant-konsonant. Okay. Bagaimana kita nak tengok vokal konsonant-konsonant ni, kita kena tengok kepada suku kata dia. Jadi kalau anda lihat bahawa yang ditebalkan ialah suku kata pertama dalam perkataan ini. Jadi ini ialah binaan-binaan yang kita lihat berdasarkan suku kata. Sebagai contoh, kita ada perkataan air. Jika kita lihat tadi ialah vokal konsonant. Okey, tapi sebenarnya air ini bukan satu patah perkataan, bukannya satu suku kata tapi dua. Air. Jadi konsonan tambah konsonan vokal. Jadi struktur suku kata ini mematuhi struktur suku kata asli dalam bahasa Melayu, iaitu kita ada vokal dan juga kita ada vokal konsonan. Baiklah, seterusnya suku kata dalam bahasa Melayu kita ada 2 jenis suku kata, iaitu suku kata tertutup dan juga suku kata terbuka. Suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan bunyi atau huruf vokal, manakala suku kata tertutup adalah yang diakhiri dengan huruf konsonan. Kita lihat tadi bahawa perkataan air terdapat 2 suku kata, iaitu air, di mana binaan dia ialah vokal konsonan, dan kita lihat adakah suku kata ini adalah suku kata terbuka ataupun suku kata tertutup. Ianya diakhiri dengan konsonan di akhir kata, maka suku kata ini ialah suku kata tertutup. Manakala suku kata ini adalah suku kata pertama ialah suku kata terbuka, manakala suku kata kedua ialah suku kata tertutup. Seterusnya kita akan membincangkan tentang alat artikulasi. Alat artikulasi ini ialah alat di mana kita menggunakan untuk mengujarkan perkataan dalam satu-satu bahasa. Okey? Jadi setiap kali kita bertutur, kita akan menghasilkan bunyi yang berbeza. Dan ini adalah alat artikulasi yang terlibat untuk menghasilkan sesuatu bunyi. Jadi alat artikulasi ini ialah alat pertuturan manusia yang ada dalam mulut kita. Okey, contohnya seperti alat artikulasi kita ada bibir, gigi, lidah, paru-paru, sesuatu benda yang boleh bergerak. Manakala kita ada juga daerah artikulasi, iaitu daerah artikulasi ialah sesuatu yang tak boleh digerakkan ataupun yang tak boleh berubah. Okey, jadi alat artikulasi kita panggil sebagai artikulator, iaitu alat sebutan yang dapat kita gerakkan ataupun yang kita gunakan untuk menghasilkan bunyi. Lazimnya alat artikulasi ini ialah melibatkan anggota yang boleh gerak, iaitu bibir bawah, gigi bawah, lidah, langit lembut, anak tekak, pita suara, kerana seperti anak tekak dia dapat kita turunkan, dapat naikkan, lidah bawah dan juga gigi bawah kita dapat gerak sebab rahang kita dapat bergerak. Manakala alat artikulasi ialah titik artikulasi ataupun daerah artikulasi yang statik ataupun tetap yang tidak dapat bergerak. Jadi daerah ini adalah bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit keras dan juga pita suara, kerana ianya tidak dapat bergerak mengikut sebutan yang kita buat. Kemudian kita ada 2 rongga dalam mulut kita, iaitu kita ada rongga pertuturan dan juga kita ada, bukan 2 rongga, maafkan saya, kita ada 3 rongga. Rongga tekak, rongga mulut dan juga rongga hidung. Okey, rongga tekak, rongga mulut dan juga rongga hidung. Kita dapat lihat di sini. Sini ialah rongga tekak. Okey, kita ada rongga hidung dan juga kita ada rongga mulut. Dapat lihat bahawa di bahagian bawah ini, okey, ialah kawasan yang boleh bergerak, iaitu kita panggil sebagai artikulatori. Dan bahagian atas ini ialah bahagian daerah. Okey. Daerah artikulasi.
artikulator. Okey, sorry. Jadi dapat lihat bahawa di bahagian bawah ini ialah alat artikulatori mana boleh ubah. Manakala yang bahagian atas ini ialah daerah artikulatori yang tidak boleh diubah. Tidak boleh bergerak semasa menghasilkan bunyi. Okey. Bunyi yang kita bicarakan dalam bahasa Melayu, yang pertama sekali kita ada bunyi vokal. Di mana bunyi vokal adalah bunyi yang bersuara yang mana kita menggunakan kedudukan lidah yang betul supaya kita dapat hasilkan bunyi vokal yang betul. Dalam bahasa Melayu kita ada 6 bunyi utama iaitu A, I, kita ada A, kita ada E, kita ada kita ada O dan juga kita ada U. Serta vokal yang tidak baku, yang tidak standard, kita ada dan kita ada O. Ini adalah kedudukan lidah kita di mana ini adalah lidah hadapan. Ini adalah lidah belakang. Okey. Di mana kita dapat lihat bahawa kita bermula dengan huruf I bahagian depan. Cuba letak dan cuba bunyikan I. I, E, A, U, O, O. Okey. Cuba sekali lagi. I, A, U, O, O. Itu adalah bunyi vokal dalam bahasa Melayu di mana ciri-ciri utama dia adalah bunyi ini bunyi yang bersuara, dan sebenarnya daripada bunyi vokal kita dapat membentuk suku kata dengan bunyi konsonan. Kita kena gabungkan dengan konsonan barulah kita dapat menghasilkan perkataan yang bermakna. Kemudian biasanya bunyi vokal ini adalah bunyi lebih bunyi yang lebih lantang daripada bunyi konsonan sebab bunyi dia bunyi bersuara. Jadinya bunyi dia bunyi yang besar, yang kuat, yang orang dengar. Jadi semasa menghasilkan bunyi vokal, udara dari paru-paru sebenarnya dia keluar secara terus melalui rongga mulut kerana tidak ada halangan. Cuba kita sebut. I, A, U, O, O. Jadinya kita dapat dengar bahawa bunyi inilah bunyi yang bunyi yang bulat, yang selalu bila kita dengar orang belajar menyanyi dia akan kata lontarkan bunyi vokal, buka mulut. Kerana dengan bunyi vokal, bila kita hasilkan bunyi vokal ini dengan baik, kita dapat menghasilkan sebutan dengan lebih baik. Di skrin sekarang anda dapat lihat bahawa terdapat bunyi vokal yang kita gabungkan dengan suku kata yang memudahkan penyebutan kita, iaitu kita ada A, ayam, I, ikan, U, unta, ekor, emak dan O, ombak. Okey. Bagaimana kenal pasti dan ialah taling, manakala ialah pepet. Okey. taling, pepet. Mak. Okey. Pepet. Ingat sebutan pepet ialah emak. Okey. Kemudian kita ada bunyi diftong. Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal dalam satu suku kata. Maka tadi jika kita lihat kita ada carta untuk bunyi vokal. Jadi bunyi vokal ni dalam bahasa Melayu ada 3 sahaja, bukan bunyi vokal, bunyi diftong. Dalam bahasa Melayu ada 3 sahaja, kita ada AI, AU dan juga OI. Di mana anda dapat lihat pada carta bagaimana geluncuran yang berlaku
pada lidah untuk menghasilkan bunyi I, au dan oi. Jadi bunyi diftong ini adalah bunyi daripada deretan dua vokal yang berada pada satu suku kata, dan diftong ini sebenarnya ada satu puncak kelatangan di mana pada vokal pertama kerana sebutan dia lebih lantang berbanding vokal yang kedua. Seperti kita sebut pulau. Okay, pulau. Kemudian kita sebut aurat. Kemudian semasa penyebutannya terdapat geluncuran lidah kerana tadi anda dapat lihat bahawa bagaimana A dia geluncur kepada I, O dia geluncur kepada I dengan agak laju. Jadi kedua-dua bunyi vokal yang kita belajar tadi ialah bunyi vokal ini adalah bunyi yang tidak mempunyai sekatan. Jadi begitu juga dengan bunyi diftong di mana ada hembusan nafas yang tanpa disekat oleh mana-mana alat artikulasi oleh mana-mana alat artikulatori. Okey, semua bunyi diftong ialah bunyi bersuara seperti saya katakan tadi, dan harusnya tidak mengalami apa-apa sebarang sekatan daripada paru-paru untuk dikeluarkan ke mulut. Okey, bunyi diftong yang selalu kita ketahui ialah seperti hairan, kita ada gulai, kita ada tirai, kita ada aurat, saujana, silau, boykot, konvoi dan juga sepoi. Bagaimana kita hendak mengenal pasti bahawa ini adalah diftong dan bunyi lain ialah bukan diftong? Contohnya ialah bunyi diftong yang kita ada di sini, kita bahagikan kepada suku kata. Kita ada hairan, gulai, sepatutnya kita ada gulai, kita ada tirai, kemudian kita ada aurat, kita ada saujana, kita ada silau, kita ada boykot, konvoi dan juga sepoi. Okey, di sini ada satu kita panggil sebagai separator iaitu pengasing. Sebelum anda nak kenal sebelum anda pergi kepada pengasing, anda kenal pasti dulu yang manakah bunyi ataupun bunyi diftong dalam perkataan ini. Kita dapat lihat bahawa yang saya warnakan ini ialah bunyi diftong. Okey, bunyi diftong mesti berada dalam satu suku kata. Contohnya anda dapat lihat bahawa di sini suku kata pertama, maafkan saya. Okey, di sini ada suku kata pertama, suku kata kedua. Pertama, kedua. Pertama, kedua. Contoh yang bukan diftong ialah contoh seperti kita panggil air. Air kita ada AI tapi di mana kita pisahkan suku kata. Anda dapat lihat bahawa pemisahan suku kata berlaku terhadap air. Kemudian bila anda kenal pasti bunyi diftong, anda akan dapat lihat bahawa terdapat separator di antara A dan juga I. Berbanding ini tak ada. Okey, berbanding ini tak ada separator. Jadi air ini bukan diftong. Okey. Seterusnya kita ada bunyi konsonan. Dalam bahasa Melayu sebenarnya terdapat 19 bunyi konsonan asli dan bunyi lain adalah bunyi pinjaman daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, iaitu kita ada 8 bunyi. Jadi 19 bunyi vokal ini terdapat dalam dialek-dialek bahasa Melayu juga, di mana bunyi konsonan ini yang 19 ini dan juga tambah 8 ini adalah bunyi yang kita boleh klasifikasikan ataupun kategorikan dalam bunyi seperti letupan, letusan, sengawan, sisian, geseran, getaran dan juga separuh vokal.
Jadi bunyi-bunyi ini diujarkan ataupun dituturkan di daerah artikulasi dan juga alat artikulatori yang sama mengikut kategori bunyi tersebut. Itu yang kita lihat sebagai letupan, letusan, geseran dan sebagainya. Okay. Bunyi konsonan yang kita lihat tadi kategori letupan ialah bunyi satu benda yang meletup. Letusan seperti letusan gunung berapi, dia meletus macam tu. Geseran, bunyi yang ada geser. Kemudian sisian, kita dapat ada dengar bunyi sisian ataupun bagaimana nak cakap nanti kita lihatlah bunyi sengawan ataupun bunyi yang sengau dan juga kita ada bunyi separuh vokal. Dan ini adalah ciri-ciri bunyi konsonan, iaitu bunyi konsonan boleh jadi bunyi yang bersuara ataupun bunyi tak bersuara. Berbanding bunyi vokal tadi, bunyi vokal ialah sepenuhnya bunyi yang bersuara. Tetapi untuk konsonan sama ada dia bunyi bersuara ataupun bunyi tak bersuara, dia melihat kepada kategori dan juga cara penyebutan konsonan tersebut. Okay? Dan bagaimana menghasilkan bunyi konsonan ni, udara dari paru-paru dia mengalami gangguan sebab tersekat ke, tersepit ke, maka apabila sampai ke daerah artikulasi dia akan mengalami sempitan, sekatan dan juga geseran tertentu. Contohnya macam bunyi beh. Beh, kita dapat lihat bahawa bila nak menghasilkan bunyi B, bunyi tersebut disekat di bahagian gigi gusi ataupun dua bibir. Okay? Jadi dia tak dapat menghasilkan sepenuhnya bunyi tersebut. Jadi bunyi letupan yang kita ada dalam bahasa Melayu seperti saya kata tadi, beh, kita ada beh, peh, deh, teh, geh, keh dan juga glotis. Dan ini adalah bunyi konsonan bahasa Melayu. Kemudian kita ada bunyi letusan iaitu J, jeh dan juga C, ceh. Dan kita ada bunyi getaran iaitu R. Kita ada bunyi sisian iaitu leh, leh. Okay. Anda boleh baca macam mana cara menghasilkan bunyi-bunyi ini. Kemudian kita ada geseran pinjaman. Itu kita ada 8 bunyi geseran pinjaman. V, F, Th, S, D, sorry. Terdapat 8 bunyi geseran pinjaman iaitu kita ada V, F, D, T, Z, kita ada S, kita ada R dan kita ada Q. Okay, ini adalah geseran pinjaman daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Kemudian kita ada geseran asli iaitu geseran bunyi Z dan juga H. Kita ada separuh vokal W, W dan juga Y. Okay, ini adalah konsonan dalam asli dalam bahasa Melayu dan termasuklah bunyi sengawan atau bunyi nasal. Meh, neh, nya, nya. Okay. Kita ada bunyi sengawan iaitu meh, neh, nya dengan ngi. Ini adalah bunyi sengawan dalam bahasa Melayu. Jadi kita dapat lihat bahawa dalam bahasa Melayu yang pentingnya kita ada tahu bunyi konsonan, bunyi vokal dan juga bunyi diftong. Dan seterusnya kita akan tengok intonasi dalam bahasa Melayu. Intonasi ini sebenarnya digunakan untuk menghasilkan ayat ataupun jenis ayat yang penting yang supaya penutur yang mendengar jenis ayat yang diujarkan faham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dalam bahasa Melayu seperti juga dalam bahasa-bahasa lain, kita ada 4 jenis intonasi dalam bahasa Melayu. Okey. Yang pertama sekali kita ada nada paling rendah, nada permulaan dalam ujaran. Selalunya kita akan mulakan nada ujaran kita dengan nombor 2, nada tekanan dan juga nada tinggi. Biasanya nada tinggi kita gunakan untuk dalam pertanyaan. Jadi kita ada pegawai itu pengurus, mulakan dengan huruf nada yang kedua, diikuti nada keempat, nada 2 dan juga nada 3. Pegawai itu pengurus, sorry. Pegawai itu pengurus. Pegawai itu pengurus. Okay. Jadi contoh untuk 4
Untuk ayat ini, contoh intonasi untuk ayat ini ialah pegawai itu pengurus. Pegawai itu pengurus. Kemudian kita ada intonasi ayat penyata seperti tadi, pegawai itu pengurus. Pegawai itu pengurus, penguruskah pegawai itu? Itu adalah untuk ayat tanya, dan apabila kita menghasilkan ayat perintah, kita akan gunakan nada 3, diakhiri dengan nada 3 iaitu masuk, masuklah. Jadinya selain daripada ayat seruan, ayat tanya dan juga ayat penyata, kita ada juga susunan ayat terbalik ataupun songsang, di mana bila kita buat ayat songsang, subjek kita berada di belakang manakala predikat kita berada di hadapan. Di mana susunan biasa, kucing itu comel, comel kucing itu. Pegawai itu pengurus, pengurus pegawai itu. Jadi intonasi dia dapat kita lihat bahawa sedikit berubah apabila predikat dan juga subjek berubah tempat. Di mana susunan biasa, kucing itu pengurus, kucing itu comel, comel kucing itu. Pegawai itu pengurus, pengurus pegawai itu. Kemudian kita ada ayat pasif, di mana ayat pasif dan juga ayat aktif, penghasilan dia tidak ada perubahan. Mungkin ada perubahannya dari segi di mana kita nak menghasilkan nada tinggi dan juga nada rendah. Contohnya intonasi ayat pasif yang untuk ayat aktif yang kita ada dan juga ayat pasif dalam skrin kita, iaitu Ali belum membaca buku itu. Buku itu belum dibaca oleh Ali. Jadi kita dapat lihat bahawa daripada segi nombor semuanya sama, 2, 4, 2 dan juga 3. Jadi intonasi untuk ayat pasif dan juga ayat aktif adalah sama dan tiada perubahan kecuali untuk ayat songsang dan juga susunan biasa. Jadi itu sahaja untuk sebutan dan intonasi dalam bahasa Melayu. Saya harap anda dapat memahami topik pada hari ini dan terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada video yang lain. Terima kasih.